Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala an-nazim rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Kata musannif, kata nazim, wa fussiral imanu bit tasdiqi. Maksudnya di situ sambung kita. Wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam ashrahanna bil amal. Misalu hadzal hajj was salatu kadza as-siyamu fadri waz zakatu. Wa rujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha wa qila la khulfa kaza qad nukila. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur dan terima kasih kepada Allah Taala, panjangkan umur kita, masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk hadir ke majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita menjamah apa yang kita sedang duk beradab nanti insya-Allah. Sambungan kita di muka surat 6 ialah wa fussiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Asal terjemahnya, dan telah diertikan iman itu dengan membenarkan. Bermula mengucap dua kalimah syahadah itu padanya pertikaian ulama dengan ketetapan dalil. Dan sekalian, apa nak bicara pada hari ini, kalau ikut dia nak mendefinisikan apa dia iman. Dan dia nak sebut iman ni kerana munasabahnya apa yang kita bicara dulu, di mana antara lain pengarang kitab kita ni, Nazim ni, orang yang membuat syair ni, dia kata salah satu kaedah untuk mendapat makrifah Allah Ta'ala, makrifah dengan mana kita yakin, keyakinan kita tepat dan ada dalil. Kita bicara dulu, nak dapat makrifah ni tak dapat tidak, kata dia, adalah dengan kita memperhatikan apa yang ada sekeliling kita. Kita ada bicara dulu tentang masalah tengok diri kita, tengok alam atas, tengok alam bawah, tengok cakrawala, bumi, binatang, apa saja kejadian yang Allah Ta'ala jadikan atas muka bumi ini, begitu juga di langit sana. Keputusannya antara lain kita akan dapati berdasarkan dengan hukum akal saja pun kita akan dapat memutuskan bahawasanya pastilah alam ini bukan terjadi sendiri, dia mesti ada penciptanya. Kerana penciptaan yang kita tengok atas muka bumi ini begitu cantik, begitu indah, sehingga saya mempromosikan CD itu yang Harun Yahya tu, yang kalau ikut hari itu kita tak bawa, ada satu set aja. Hari ini insya-Allah kalau tuan-tuan nak cari adalah yang daripada pemerhatian kita, daripada apa yang kita tengok pada diri kita, pada alam cakrawala begitu juga yang di langit, di bumi ini. Setelah kita akan dapat memikirkan dan memutuskan bahawasanya penciptaan yang begitu indah, cantik, teratur, mempunyai sistem yang begitu baik, kita akan dapat juga membuktikan berdasarkan dengan hukum akal, dengan pemerhatian kita, bahawasanya satu hari dia akan binasa. Bila binasa, mesti ada yang membinasakan dia. Dan juga keputusan yang kita dapat yang lepas, setiap perkara yang mengalami proses kebinasaan ataupun diistilahkan sebagai benda baharu, dan saya dah bahas tentang istilah baharu yang lepas. Baharu dengan makna perkara yang boleh menerima perubahan, panggil baharu. Ma yaqbalu taghayyur, perubahan dengan mana baharu dengan mana ma yaqbalu tajaddud, benda yang boleh mengalami proses perubahan. Yang saya ada sebut satu istilah yang selalunya disebut dalam ilmu tauhid ni, iaitulah setiap sifat baharu dia tidak kekal pada zaman kedua. Saya sekadar untuk indaksi apa yang kita dah belajar lepas.
Dan dengan keputusan itu juga kita akan dapati bahawasanya dia ni akan binasa, dan bila dia binasa mustahil lah alam ni dia sedia kala ada dengan sendiri. Tak masuk akal. Baik. Jadi dengan itulah akan menimbulkan perasaan iman. Dan bila sebut iman, apa iman? Cara Allah ini insya-Allah. Jadi kata dia telah diartikan, telah ditafsirkan, wa fusiral imanu bitasdiq. Diartikan iman itu apa? Iman ni kalau kita terjemah iman percaya, kalau misbah bahasa gitu yang selalu kita pakai, tapi ikut definisi betul-betul dalam istilah iman dengan makna at-tasdiq, dengan makna membenarkan. Cuma kita punya kitab ni dia syair tuan-tuan, dia gunakan perkataan at-tasdiq semata-mata. Cuma membenar ni membenar apa? Yang ni lah yang saya sebut pagi tadi. Kalau kita nak faham tuan-tuan, tak dapat tidak, kalau kita tengok dalam konteks Arabnya, kalau tengok matan tu, wa fusiral imanu, iman tu kan dah ada dalam dia yang definitnya, maksudnya benda yang makrifah. Iman yang spesifik yang kita nak bicara ni, iman dengan Allah Taala dan Rasul ni, dia adalah at-tasdiq, dia adalah membenarkan. Tasdiq mana? Tasdiq pun mesti yang definitnya, yang absolutnya. Maksudnya yang makrifah, yang sedia maklum, yang telah dibahaskan dalam ilmu tauhid, apa maksud membenar di sini. Saya sebut gitu tuan-tuan pasal kitab kita ringkas. Jadi ringkas kalau ikut pembahasan ilmiahnya kena bahasnya tu lah. Sebab asal saya nak sebut ialah iman tu dengan mana membenar. Kan tak faham membenar apa. Baik. Jadi membenar ni membenar apa? Membenar ataupun istilahnya tasdiq, dengan mana tasdiq yang telah ditakrifkan oleh ulama tauhid dalam masalah apa erti iman. Panjangnya apa? At-tasdiq apa? Tasdiqu bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud tasdiq ni adalah membenar. Terjemahnya, membenar ni apa? Membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Iman kita base ataupun tapak dia yang paling besar adalah membenarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dibawa, tanpa mempertikaikan satu apa. Itu base iman kita. Walaupun kalau ikut base iman Tuhan lah kan. Kalau ikut besarnya bila kata membenar ni, membenarkan ada Tuhan. Memang dari segi konteks apa kita nak bicara asal ialah masalah Tuhan. Dan kita dah bicara dulu bila sebut kata bab ketuhanan ni, ada perkara yang dengan menggunakan akal pun, akal memang boleh proses dia untuk membuktikan Tuhan ni ada. Tapi oleh kerana akal ni dia ada batasan dia, dia tidak boleh mencangkup perkara-perkara ghaib yang kita tak boleh teka. Kita tak boleh beri satu perkara yang spesifik yang akal tak sampai untuk memikirkan dia. Ada perkara yang sampai bab tu, yang melainkan perkara spesifikasi dia tu hanya boleh dapat diberitahu melalui Tuhan sendiri yang bagi tahu. Dan dia bagi tahu, dia tak bagi tahu direct. Dia ada utusan dia, dia ada messenger dia, utusan dia. Siapa messenger? Kita iman, kita percaya orang tu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Jadi percaya betul ke dia? Tu yang kata iman tu. Jadi bila iman, beriman dengan Nabi, apa saja yang dia katakan, yang dia buat, mesti kita i'tiqad, mesti benda tu benar, betul. Tu base iman. Hak tu iman. Pasal apa? Maklumat dengan Tuhan. Maksudnya tu dua saya bincang, cuma nak sebut sikit je ini untuk sebagai pengulangan sikit, kot dah lupa maklumlah sebulan sekali. So, asal saya nak sebut ialah kata ada benda yang kalau gunakan akal boleh fikir, tapi ada benda yang akal tak boleh fikir. Kalau sebelum dalam bab ketuhanan misalnya, kalau dalam bab benda alam sekeliling kita ni, masjid kita ni, kalau saya tanyalah, orang buat masjid ni, masa masjid tu nak dibuat, dia hidup ke mati? Tuan-tuan mudah-mudah boleh jawab, hidup. Dia ada ke tak ada? Ada. Agak-agak dia ada tangan, ada tangan kaki tak? Takkan kudung kot. Sebelah tanganmu susah buat kerja. Ni nak buat macam ni canggih ni yang bangunan. Tu benda memang boleh fikir. Memang absolut. Celik ke buta? Buta dah maknanya. Pekak ke bisu? Pekak ke bisu pula. Pekak ke mendengar? Nak tanya orang pekak boleh buat bangunan tak? Boleh? Pekak tak ada bagi keputusan. Akal tak boleh kata mesti dengar.
Tapi akal boleh kata mesti hidup. Tu akal boleh bagi keputusan. Pandai ke bodoh? Mesti pandai. Bodoh nak buat macam mana? Atau akal boleh bagi absolut tu. Hidup ke mati? Mati kot. Mesti hidup, mesti. Tu akal boleh bagi keputusan. Kelahi pun tak apa. Handsome tu bodoh. Boleh bagi keputusan. Tuan-tuan boleh bagi keputusan. Saya nak cerita, asal saya nak buktikan adalah ada perkara yang akal boleh absolut bagi keputusan. Tepat. Mati dibunuh pun kita sanggup bertahan benda yang kita boleh fikir tu. Yang absolut tu. Hidup ke mati? Mesti hidup. Kalau kau kata hidup ke bunuh lah. Ada pula orang mati boleh buat benda ni. Gila. Okey, tu kau akal. Handsome tak handsome? Boleh jawab. Akal tak boleh fikir. Laki ke perempuan? Biasanya laki lah. Perempuan boleh tak? Boleh? Akal tak boleh absolut? Absolut tu, minta maaf gunakan bahasa orang putih sikit dengan izin. Tak boleh nak bagi. Mesti laki. Tak boleh. Tu nak tanya apa lagi? Orang Islam pun kafir. Tak boleh. Untuk kita nak dapat perincian betul-betul tu, sebelum tak lagi. Nama dia siapa? Pemurah atau ikut? Tak boleh bagi keputusan tu. Siapa boleh bagi pendetilan orang-orang buat benda? Mesti ada orang bagi tahu. Betul ke orang tu? Ini. Saya base dia sana. Betul ke orang tu? Orang yang bawa berita kita percaya betul-betul. Dia kata aku kontraktornya. Awak tak cerita. Aku engineernya. Aku konsultannya. Dia cakap satu-satu. Aku pengurusi masjid masa tu. Aku pengurusi ad hoc, dia tahu kuasa ad hoc untuk buat masjid Jalan Deri tu. Macam mana? Jadi percaya tak? Jadi kita percaya kata orang ni ada, orang buat bangunan ni, pencirian dia satu-satu macam ni. Ambil mana? Akal ke mata? Iman kita tu orang nak ada. Percayanya kita tu dengan menggunakan akal saja ke? Dengan orang kata akal ke kita percaya dekat orang cerita? Asal saya nak buktikan kenapa ulama mendefinisikan iman tu sebagai tasdik dengan apa yang Rasulullah bawa. Bukan iman tu dalam bab ketuhanan. Bukan. Tapi bukanlah bermakna iman tu tak payah percaya ke Tuhan. Saya tak kata gitu. Saya tak kata itu dengar dia elok. Pasal nak suruh dengar dia elok tu pasal saya takut orang silap faham nanti. Saya tak kata gitu. Tapi nak percaya dalam bab Tuhan, baik. Pasal dalam tadi saya bagi contoh dalam bab makhluk ni. Kalau nisbah dengan bab ketuhanan, tapi cara pemikiran mestilah dengan munasabah dalam bab ketuhanan, kan? Kalau manusia, kalau nisbah bangunan kita ada tangan kaki lah. Mestilah dalam konteks manusia, kan? Laki perempuan, yang tu benda-benda yang dipersoalkan. Kalau tanya alam ni, orang taklah ada tangan kaki lah dia buat langit bumi ni. Dia mesti yang munasabah dalam konteks ketuhanan dari segi pemikiran. Rasional tak? Rasional untuk kita katakan kepada Tuhan dalam bab tu. Jadi ada benda yang akal boleh bagi keputusan. Tak, hidup mesti ada. Dia jadi sendiri ke Tuhan ni? Ke dia sedia ada? Ke daripada tak ada, ting ada sendiri? Pembahasan ni satu-satu insya-Allah itu juga dalam sifat 20 tu nanti. Asal saya nak sebut ialah nak mikir. Ada benda boleh, absolut boleh bagi. Cuma dalam bab konteks buat bangunan kita, dia mesti nisbah pemikiran dalam bab manusia punya jangka keupayaan dia untuk buat bangunan, nisbah manusia. Kalau nisbah ketuhanan mesti jangka keupayaan dalam nisbah Tuhan, mesti yang ni baru boleh nama Tuhan. Baik, akal boleh fikir dalam beberapa bidang, tapi ada bidang-bidang yang dia tak boleh fikir akal. Kalau kita kata Tuhan ni laki ke perempuan? Tuhan ni dia pemurah. Kita dah ada maklumat, kita kata pemurah. Tapi dengan akal ni pemurah ke Tuhan ni? Dia pengampun tak? Kalau kita buat dosa, dia ampun tak? Kalau kita tahu pengampun, adakah dengan akal kita dapat memutuskan dia mesti pengampun? Tak. Mesti Nabi begitu. Satu Ar-Rahman, Ar-Rahman, Malik, Qudus, Jabbar, apa. Cuma dalam sebahagian daripada yang
Rasulullah bagi tahu, ada yang memang akal boleh menerima, tak payah pakai nas, tak apa. Ada yang memang tak boleh pakai akal, mesti ada ketentuan daripada pemberitaan, daripada pengkhabaran yang dicerita oleh utusan Tuhan tu. Dan utusan Tuhan tu mesti bercirikan ciri-ciri yang betul, tepat. Memang tak akan mungkin berlaku kesalahan pada dia. Dan kita iman dekat dia tentu. Barulah iman dekat dia, percaya betul-betul apa cakap dia, melarat sampai ke Tuhan, alam ghaib dan termasuk diri dia sendiri. Itu iman. Satu iman tak mungkin berlaku dalam masalah iman yang kita bicarakan, iman Islam ni lah, bukan iman bahasa dengan mana percaya tu. Iman tak mungkin berlaku bagi sesiapa yang mengiktiraf Tuhan tapi menolak Rasul. It cannot be, you know. Mustahil. Siapa yang terima Quran tolak hadis, gila. Dia percaya ada umat bangunan, tapi dia tak percaya orang-orang nak cerita siapa buat bangunan. Boleh terima yang tu kan? Dia pakai andaian keluar tak dia. Tuhan ni lelaki perempuan. Minta maaf pun dengan silap-silap saya sebut. Bangunan yang buat ni lelaki. Mana kau tahu? Kau tahulah. Tak boleh. Tak mungkin. Tak boleh. Orang ni pemurah ke tak pemurah? Dia suka, mesti suka belanja orang ni. Mana kau tahu? Tak boleh. Tak mungkin. Itu nisbah bangunan kat dunia. Nisbah Tuhan. Lagi lah benda tu alam gaib. Mana kita boleh jangkau. Orang tak sebut wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah Taala takkan mempernyatakan ilmu gaib dia, takkan sama sekali, illa melainkan siapa dia boleh, man irtada, siapa man irtada min rasul, melainkan siapa-siapa yang Allah Taala redha. Siapa dia Allah Taala redha? Rasul. Bila Rasul mesti ada utusan Jibril. Bila ada Jibril utus ke Rasul, Rasul mesti ada mukjizat. Iman kita kat situ, apa saja Rasul cerita, percaya semua, baru iman. Baru iman. Satu, bila kata tasdik membenar ni, membenar apa? Tasdik bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Asal saya nak sebut tak mana tu kan, itu base iman kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia besar sekali. Besar. Beriman kat dia, beriman apa saja dia cerita. Satulah agama-agama lain, oleh kerana dia ni walaupun ada fahaman dengan ketuhanan, tapi dia tak ada base kepada messenger, tak ada. Tak ada. Kalau agama lain misalnya yang dekat dengan Islam, dulu pun saya pernah bicara sikit tentang Kristian ni. Kristian walaupun ada messenger dia, tapi apa-apa yang disampaikan tu, yang kita beriman dengan Muhammad, dalam Quran sendiri mempertikaikan banyak perkara. Dan perkara yang dipertikaikan tu, jangan kata Quran, akal kita pun ada benda tak menerima logik dalam bab ketuhanan. Yang dia kata ada Tuhan anak, Tuhan bapa, Tuhan ibu, akal tak masuk, akal tak boleh pergi. Walaupun Rasul tu betul Nabi Isa, tapi maklumat-maklumat yang diterima tu pula tu sanad-sanad, salah silah pertalian daripada orang yang sampai kepada Nabi Isa. Yang ni betul-betul kata Nabi Isa. Kita macam mana kita boleh percaya yang ni betul-betul Nabi Muhammad? Yang inilah istimewanya agama kita Islam, yang Allah Ta'ala memang pelihara sampai hari kiamat. Dia ada salah silah sanad. Sanad dia begitu kuat, kukuh. Rantaian dia ialah rantaian yang begitu kukuh, tak ada siapa boleh putuskan tu. Tepat. Imam Bukhari siapa boleh petikai, Imam Muslim siapa boleh petikai, melainkan orang-orang yang memang nak petikai. Itu pasal lain lah. Tak kata lah, itu tak boleh iman tu. Sampai tu satu. Baik sanad Qurannya, sanad hadisnya, sanad fiqhnya. Satu ilmu yang tepat, ilmu yang kita kata jitu adalah ilmu daripada guru-guru yang bersanad. Nak sebut kan tu. Guru yang dia terima pada guru dia, guru dia terima pada guru dia, guru dia terima pada guru. Menerima ilmu dengan berguru yang ada salah silah guru. Itulah ilmu tepat. Satu salah silah kita dapat ilmu berguru. Dulu pun saya pernah sebut dalam bincang perkara tu. Satu ilmu dia tak boleh dapat dengan sekadar just read ilmu. Tak boleh. Dia mesti ada salah silah dulu. Rasulullah pun berguru. Okay. Asal saya nak sebut, saya nak buktikan kata, mestilah iman ni base dia on Rasul. Kata Rasul. Membenarkan Rasul, barulah membenarkan semua perkara yang dibawa. Antaranya ketuhanan, antaranya alam ghaib. Mesti kat dia. Pasal alam ghaib memang akal tak lebih. Tak boleh.
Pendetilan dia mesti terhenti atas seseorang memberitahu. Cuma nak terima tak terima mesti terhenti atas sifat-sifat yang boleh dipercayai pada dia. Rasanya kita boleh fikir renung itu untuk melihat kenapa iman ni ditarikhkan oleh ulama dengan mana tasdik dengan apa yang Rasulullah bawa. Tujuan saya nak sebut sini tadi ialah nak membuktikan kalau kata Kristian pun ditolak, apatah lagi agama-agama yang tak ada utusan. Hanya sekadar menggunakan pemikiran je. Rasa-rasa Tuhan ni dua, Tuhan baik satu, Tuhan jahat satu. Mana kau tahu? Mestilah ada orang baik, ada orang jahat. Kelahilah. Yang ni nak buat baik, yang ni buat jahat. Ada Tuhan dua lah. Mana kau tahu? Ya mestilah. Mana? Tak boleh. Tak ada base. Benda tu alam ghaib, main tuju-tuju kan. Kalau hidup mati, tu boleh bagi keputusan. Mesti hidup, mustahil mati. Tu akal boleh pergi. Tapi nak kata Tuhan baik, Tuhan jahat, siapa bagi maklumat? Kita yang buat tu semua Allah Ta'ala. Yang baik siapa? Pasal ada iblis syaitan. Siapa buat iblis syaitan? Allah Ta'ala juga. Yang bawa kerja-kerja ni malaikat. Mana kau dapat ni? Mana kau dapat ni? Messenger bagi tahu, Rasul bagi tahu. Satu kita ada maklumat alam ghaibnya tu. Yang lain pada Islam ni tak ada. Satu bila kita ada keyakinan dah macam ni, dan kita dapat hujah mantapnya ni, ada ilmu macam ni, baru kita akan tolak. Lain pada Islam, buang. Mengarut. Walaupun dia bagi hujah macam mana pun, kita nampak senyum ni. Ada cerita Tuhan semua pakai andaian kepala otak ni. Hanya gunakan semata-mata akal semata. Tolak, buang. Pasal dia tak ada pemberita yang bagi tahu tu. Satu iman, tarikh dia dengan membenar. Dan bila sebut membenar ni, panjang tarikh tadi, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan bila sebut membenar ni di mana? Hati. Betul? Penerimaan dalam hati. Cuma satu perkara tuan-tuan, bila sebut membenar ni tak dapat tidak, dia mesti ada hujah. Mestinya hati dia orang kata nak telan ni, mesti ada hujah. Baru dia akan pegang. Kalau tak cerita-cerita hafal. Dulu pun saya ada bahasan tu, atau agama kita, dan khususnya kita belajar dalam bab makrifah dulu, dalam bab ketuhanan khususnya, dalam bab Rasul, itu dalam bab alam ghaib, dia mesti ada hujah. Khususnya dalam bab ketuhanan, bab kerasulan, yang akidah tu termasuk dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada 50 aqaidul iman di dalam tu, insya-Allah kita jumpa di hadapan nanti. Dia mesti dengan yakin, tepat maklumat, ada hujah, baru makrifah. Baru apa kita pegang tu, yakin. Baru hati membenar. Baru dia ada strength, ada power. Kau kata macam mana pun, aku tak beranjak dengan Islam. Pasal apa? Ada power. Pasal nak boleh membenar. Tengok dengan mata kepala sendiri. Kalau boleh tengok, ni Rasulullah tak ada. Macam mana tengok mujizat-mujizat dia tak nampak. Yang ada pada diri dia, boleh keluar tangan, air pada tangan, boleh bercakap, batu boleh bertasbih dalam genggaman dia. Kijang lalu dalam hutan tersepit menyusu anak dia, orang tangkap mak kijang. Mak kijang kata, lepaskan aku dulu, aku nak menyusukan anakku. Betul ke? Betul ke? Macam mana kita boleh beriman, boleh percaya? Tak dapat tidak. Saya sebut tadi, rantaian pun mesti ada. Benar, yang ini memang betul. Benarkah Rasulullah? Membenarkan perkara-perkara yang lain berkaitan apa yang dibawa. Asal yang sebut tadi, ada hujah begitu, baru hati kita boleh membenar, menerima, telan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Baru tak pergi mana. Ya. Okay. Asal nak sebut, membenar adalah hati. Jadi iman ni adalah hati. Asal nak fokus itu. Pasal saya nak bincang tentang membenar ni, tentang dalam hati, pasal dia nak sebut mengucap kalimah syahadah. Baik, bila iman dalam hati, macam mana nak tahu iman orang? Contoh beriman. Saya bukan boleh suruh Ustaz Radio macam mana? Power tu ke mana? Berapa kilowatt? Macam mana? Zul macam mana? Sekenal dia. Zul macam mana? Berapa kilowatt? Ke berapa watt je? Ke megawatt? Ke gigawatt? Mana saya tahu? Macam mana kita nak tahu power dalam hati seseorang iman? Yang ni kalau orang Islam. Kalau orang kafir, macam mana kita nak tahu dia ni iman tak iman? Mana nak tahu? Pasal dia dalaman yang internal punya. Baik. Walaupun iman tu internal, satu falsafah yang kita kena faham, benda yang dalam biasanya ada benda luar yang boleh menunjuk dia. Mesti. Durian dalam tu, walaupun tak kopek, tengok kulit, kalau orang yang ada kepakaran
Dia pegang dengan jari dia. Mangkak. Isi kulit. Dia tengok kulit, dia tahu dah. Saya tak adalah kepakaran tu. Kalau orang pakar, begitu juga masalah iman. Orang tengok. Cuma dalam agama kita, dia tak suruh menuduh orang berdasarkan apa yang ada zahir untuk tuduh apa dalam hati. Syarat tak lagi. Walaupun sebenarnya ada, memang apa kata, ada indikator yang boleh dibaca apa yang ada di dalam berdasarkan apa di luar. Betul? Mesti ada punya. Nisbah orang lelaki perempuan, bila dia ada minat kat orang perempuan tu, dia mesti ada sesuatu benda lain lah. Tengok aksi dia pun dia tahu. Tengok orang perempuan tu, kalau jenis mata buaya punya, dia tengok tu lain. Indikator dia lain. Kalau tengok dia lain indikator dia. Saya minta maaf, saya nak cerita apa. Walaupun dalam punya, luar boleh menunjukkan dia. Cuma penunjuk apa yang paling tepat untuk membaca apa di dalam. Apa? Tangan, mata, gerakan badan, body contact. Boleh faham lah. Tepat ke? Tepat ke? Belum. Itu berdasarkan adat dia. Biasanya ghalibnya, Melayu punya bahasa ralibnya. Kebiasaannya begitu. Tepat absolut begitu? Belum tentu. Kebiasaannya, adatnya begitu. Kan? Tengok, memang mengantuk. Boleh faham mengantuk. Misalnya lah, kita tak sampai peringkat tu lagi. Pasal awal-awal ni tak sampai peringkat tu. Memang kita faham mengantuk. Tapi mengantuk tu pasal apa? Tu tak boleh baca punya. Mungkin malam tadi qiyamul lail, mungkin faham lebih. Mungkin dah terlalu faham. Ustaz cerita dekat ni, aku cerita lagi bagus pada dia. Mungkin lah. Tapi sebenar tak boleh tahu. Apa yang boleh terjemah betul-betul apa yang ada dalam hati dia? Apa? Mulut lah. Kalau nisbah lelaki perempuan tadi, sudikah awak mempersuamikan saya? Sampai keluar gitu. Pasal apa? Dia tak boleh lah. Dia push. Dia mesti keluar ni. Mesti keluar ni. Nisbah lelaki, saya sebut lelaki perempuan tu benda senang faham kan? Iman pun kalau dah sampai peringkat yakin Allah Ta'ala dan Rasul, dia tak boleh duduk diam. Allah Ta'ala dan Rasul betul. Dia tak boleh, dia mesti asyhadu an la ilaha illallah. Dia mesti meraung, melompat. Pasal dalam ni bila dia dah menggedak ni, dia tak boleh. Nak cerita apa? Benda dalam ni dia boleh diterjemahkan. Cuma penterjemah paling best apa? Tangan tak cik. Yang lain boleh dipaham, tapi dia tak boleh menterjemah dengan tutur kata yang kita faham betul-betul. Dia mencurahkan isi hati dia. Anggota lain tak ada yang baik melainkan mulut. Betul ke? Betul, setuju? Betul, saya temberang apa ni? Betul mulut ke dia? Kalau ada mulut, lepas tu ikuti dengan isyarat lain. Baru boleh isyarat lain tu diguna pakai. Tapi mesti based on mulut. Asal nak sebut iman dalam hati, penterjemah dia mulut. Satu iman nak sebut membenarkan apa yang Rasulullah bawa dalam hati, penterjemah dia mulut. Tapi itu kalau orang beriman, adakah disyaratkan mesti bertutur dengan mulut? Itu nak bicara. Bermula mengucap 2 kalimah syahadah. Bila dah fikir, tengok alam, berbukti-bukti, tengok mengaji sana, cari ilmu sana sini, tanya. Yakin Islam betul. Apa buat? Ini nisbah orang kafir ya. Saya sebut tu nisbah nak ucap kalimah syahadah, yang tu disyarat untuk masuk Islam tu nisbah orang kafir lah. Kita ni ada nasib baik sikit pasal mak ayah kita dah Islam, ada hukum fiqah kata kita dah automatik Islam. Tentu je lah. Satu cerita lain tu, asal nak sebut, kalau nisbah orang yang belum Islam, untuk terjemahkan keimanan dalam hati dia macam mana? Mengucap 2 kalimah syahadah. Cuma ada bahas di kalangan ulama tauhid, adakah mengucap itu disyaratkan untuk sah iman dia di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia, ataupun cukup iman tu just apa yang ada dalam hati, tak perlu kita translatekan dia dengan perkataan, dengan 2 kalimah syahadah untuk iman pada Allah Ta'ala walaupun manusia anggap kafir. Dia kata apa? Bermula mengucap 2 kalimah syahadah itu
wa nutqu fihi fi tasdiq. Maksud tasdiq ni ialah kalimah syahadah. Pada mengucap itu ada pertikaian ulama. Masuk pertikaian ni ada khilaf. Di dalam di kalangan ulama-ulama usuluddin, ulama tauhid untuk mensyaratkan adakah kalimah syahadah itu perlu untuk mengesahkan keimanan dalam hati yang dia ni dihukumkan iman di sisi manusia, iman di sisi Allah Taala. Ada khilaf kan? Khilaf ni pun kata dia dengan ketetapan dalil. Maksudnya khilaf ni bukan khilaf omong kosong. Masing-masing ada hujah. Ada nas dia. Ada yang mensyaratkan, ada nas dia. Ada tak mensyaratkan, ada nas dia. Cuma sebelum tengok di hadapan ni, apakah pertikaian tersebut? Dan dalam banyak-banyak khilaf ni, manakah yang muktamad mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah? Sekali lagi, kitab kita ni tuan-tuan, kitab kecil. Nak panjang, pergi tengok kitab besar, mengaji kitab lain lah. Sebulan sekali tak padan lah. Kalau nak tengok syarah-syarah dia. Okey, saya nak keluar tu pasal matang kita kecil, satu dah dia perlu pada huraian. Baik, mengikut yang muktamad, yang tuan-tuan sedia faham macam mana? Mestilah orang kafir nak masuk Islam jadi macam mana? Asyhadu. Tak mengucap kalimah syahadah, tak terima lah iman. Kenapa? Pasal itu syarat. Dan syarat tu ulama dah sebutlah berdasarkan nas-nas. Apa nak sebut satu-satu nas ni? Panjang satu hal. Cukup dengan rumusan ulama dah kata. Dia kata yang kita pun sedia faham mengucap kalimah syahadah ni. Ucap barulah disisikan dihukum beriman di sisi Allah dan iman di sisi manusia. Tu kebanyakan ulama tauhid kata. Tak mengucap kalimah syahadah tapi sekalipun dia tolong Islam banyak. Kalau dalam sejarah macam mana Pak Melaka Nabi Abu Talib. Walaupun Rasulullah punya perjuangan dia tak pernah bangkang. Bahkan disapot daripada belakang. Siapa yang mengutuk buat apa-apa perkara yang tak patut pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang membelanya. Ni anak menakan aku. Lebih kurang begitulah bahasanya. Saya tak tahulah, saya tak duduk alam tu. Tapi nak kata lebih kurang gitu. Anak menakan aku. Darah daging aku. Anak adik aku katanya kan. Abdullah ni adalah anak bongsu daripada Abdul Muttalib. Abu Talib ni abang pada ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak menakan aku. Kalau kata aku tak ikut agama dia pun, dia keturunan aku. Kalau kata dia jahat sangat akulah ni, dia tak ada buat benda jahat, dia tak ada buat lari hati orang. Anak ada orang dia tak kacau, dia hanya sekadar nak ajak Tuhan kata satu. Memang hampa punya pahaman Tuhan hampa lah, tapi dia ajak tak ada buat benda-benda yang susah-susah. Rosak-rosak hati orang tak ada. Daripada dulu dia buat benda baik, tapi dia mengucap kalimah syahadah tak pernah dengar. Mati pun dalam keadaan tak pernah mengucap kalimah syahadah. Satulah mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah yang muktamad, yang paling masyhur. Abi Talib beriman tak beriman? Tak beriman lah. Pasal apa? Pasal syarat untuk iman tu tak ada. Jadi dia hukum apa? Kafir di sisi manusia, di sisi Allah macam mana? Kafir juga. Pasal berdasarkan nas. Nak sebut nas ni panjang nak bahas. Lepas tu bila sebut nas nanti tuan-tuan nganga. Satu saya pun tak hafal tu mana nak sebut satu. Pasal bila sebut nas tuan-tuan, dia kena bahas betul-betul ilmiah nas tu. Bahas hadis, kalau bahas hadis nak sebut sanad pula. Sanad satu hari mengaji mesti sebut sanad. Bukan dia lah. Kita punya bahasa yang itulah. Cukup ulama dah kata pakai lah. Tu pun mengaji lagi tak ada nak cerita hal lain. Asal saya nak sebut apa? Paling muktamad kalangan ulama, dan kita sedia maklumat tu mesti mensyaratkan kalimah syahadah. Mengucap barulah iman di sisi manusia. Iman di sisi Allah Taala. Kalau tak mengucap, dia adalah kafir di sisi manusia, kafir di sisi Allah Taala. Cuma mengucap. Jadi Abi Talib hukum zahir dia gitu. Cuma adakah pernah Abi Talib ni dia mengucap kut lah. Pasal boleh diandaikan dia mengucap kalimah syahadah sendiri-sendiri. Dia dengan Allah Ta'ala je tahu. Betul? Boleh kita andaikan itu? Boleh? Pasal dia dalam hati ada anak menakan dia, nak mengaku depan-depan tak berani. Ledakan dia tak kuat, dia tak sanggup menghadapi kerenah kaum dia. Pasal dia ketua kaum pada masa itu. Kalau dia beriman juga, risiko dia tak sanggup nak menghadapi rakyat apa, kaum dia, adik-beradik dia hak lain, saudara mara dia yang lain nak lawan dia, dia tak sanggup menghadapi itu. Boleh jadi dia
Itu saya punya bisikan lah. Boleh ke andaian itu? Boleh ke? Boleh ke? Boleh jadi. Tapi kita hukum gitu kan? Tak, pasal benda tu tak nampak. Alam ghaib kita tak boleh hukum. Alam ghaib maksudnya apa yang dia tak cakap depan kita, kita tak boleh hukum. Jadi adakah kemungkinan dia ni beriman di sisi Allah Ta'ala, dia kafir di sisi manusia hanya pasal tak ada manusia yang pernah mendengar dia sendiri sebut? Kemungkinan ada tak? Kemungkinan ada. Tapi oleh kerana depan manusia tak ada seorang sahabat, Rasulullah ni pun tak ada menceritakan begitu, jadi dia hukum kafir di sisi manusia. Kemungkinan beriman di sisi Allah Ta'ala, kafir di sisi manusia, dengan kita andaikan dia mengucap kalimah syahadah pelan-pelan, kemungkinan ada? Kemungkinan ada. Tapi boleh pakai hukum tu? Tak boleh pakai. Pasal apa? Yang tu andaian. Macam nak kata apa? Boleh jadi ke Ustaz Radhi dengan saya ni dia tak suka dengan saya? Minta maaf Ustaz, saya bukan nak minta tenang Ustaz, nak berlaga ni dah. Tak kata boleh handai tak? Boleh handai tak? Boleh kan? Indikator boleh baca kan? Wah, nak buat misal ni. Tapi andai boleh buat andaian, tapi boleh ke hukum kan? Ustaz Radhi tak suka saya. Janganlah menuduh benda-benda yang mereka benda yang tak ada tercurah dengan perkataan ni. Pasal yang ni adalah indikator yang paling besar boleh faham apa dalam hati. Jadi kalau tak ada, jangan nak mereka lah. Satu dalam ahli sunnah wal jamaah dia kata Abi Talib macam mana? Kafir di sisi Allah Ta'ala dan sisi manusia. Cuma oleh kerana dia membela perjuangan Rasulullah, ulama kata apa? Setakat cerita yang tu sudahlah, untuk diam. Nak kata Abi Talib jahat, yang tak jahat jangan mereka. Dia bukan jahat. Dari segi perangai apa tak jahat, cuma dia tak pernah mengucap kalimah syahadah di hadapan Rasulullah ataupun di hadapan para sahabat lain yang pernah mendengar ucapan dia, tak pernah. Kemungkinan kita beriman tu bukan kerja kita, serah pada Allah Ta'ala. Akhirat esok kita tahu lah. Cuma berdasarkan nas-nas, berdasarkan hujah ulama, kata dia mesti bercakap. Satulah ulama ahli sunnah wal jamaah kita mensyaratkan mesti bertutur kalimah syahadah, barulah boleh diterima iman dia di sisi manusia dan di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah mengancam itu, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalau kita belajar nas sikit untuk tengok nas tu, Rasul kata apa? Katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Kalau kita belajar ilmu nahwu, dia ada syarat, jawab syarat. Ada amar, jawab amar. Belajar nahwu sikit tu. Minta maaf, saya nak sebut nahwu pasal yang tu nas yang ada dan macam mana boleh faham pada nas. Mensyaratkan bertutur tu. Rasulullah kata qulu la ilaha illallah tuflihu. Kamu kata la ilaha illallah, jaya. Apa syarat jaya? Qulu. Apa nak qulu? Fi'il amar daripada qala yaqulu qula qulu. Kamu semua kena kata tu, semua kata tu, kata baru berjaya. Maksudnya mafhum mukhalafah dia, tak kata tak berjaya. Tu syarat dia. Ulama ambil dari situ. Tu saya kata kalau nak bahas tu kena faham bahasa Arab. Cari melengung je, saya tak mau. Kalau memang kita duduk medan bahas itu memang ahlinya, sedap lah juga. Saya pun sedap nak cerita. Tadi saya syok seorang je tuan-tuan. Okey. Asal saya nak sebut tentang kata menuturkan kalimah syahadat. Ada pertikaian ulama. Baik, yang tu yang kita biasa dengar, masyhur pada kita. Ada tak ulama yang tak mensyaratkan? Ada. Tapi kalau ikut dalam pendapat ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang kata tak payah sebut kalimah syahadah ni adalah pendapat yang sesat. Muktamad ahli sunnah wal jamaah. Cuma dia nak sebut khilaf tadi, khilaf yang dipakai tu, adakah bila menyebut kalimah syahadah ni dia jadi syarat? Adakah menyebut kalimah syahadah ni dia jadi rukun? Tentu satu hal khilaf. Yang tu ada dalam matan. Bawah ni kita tengok. Asal tak sebut dalam kata. Jadi menutur kalimah syahadah kena sebut. Cuma bila pendapat yang muktamad kata kena sebut. Sebut tu adakah menyebut ni syarat ataupun sebut ni rukun dalam negeri Islam. Dan ada beza syarat dengan rukun. Bahas pula apa syarat, apa rukun. Bahasan tu pun tak payah bahas dalil. Bahasan tu pun nak faham satu hal. Satu saya kata tak relevan untuk bahas dalil. Melainkan memang duduk majlis orang yang ahli untuk bahas dalil, baru boleh bahas dalil. Kalau tak mengah, saya tak nak bahas sana. Baik, kita akan tengok. Jadi asal saya nak sebut ialah pendapat yang kata tak payah mengucap kalimah syahadah, cukup dengan iman, dengan dalam hati, tak ada ulama. Kalau ada, sah.
Kalau macam Abi Talib yang boleh diandaikan tu, boleh andaikan, serah pada Allah Taala. Dari segi kebolehan ada tu kan, kebolehan ada tu. Kata mungkin dia mengucap kalimah syahadah secara pelan, kebolehan tu boleh ada, boleh jadi ada. Tapi yang tu kita tak tahu, alam ghaib. 77 itu tak ada nas, tak ada dalil, tak pernah dengar para sahabat Rasulullah kata itu. Nas ayat Quran pun ada yang secara kuat mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Seolah-olah pengukuhan menunjukkan memang Abi Talib ni orang yang tak dapat petunjuk. Rasulullah nak bagi petunjuk tak boleh. Ada si keupayaan dia nak buat, nak ajak sungguh-sungguh walaupun macam-macam ikhtiar dilaksanakan, tapi nak suruh dia menuturkan kalimah syahadah tu tak boleh, tak boleh, tak ada. Allah Taala pertegur, perbetulkan sikap Nabi yang bermurung, bersusah hati atas kematian bapa menakan itu. Allah Taala berbetul di situ sikap dia, seolah-olah menyokong bahawasanya memang dia mati dalam keadaan iman saja. Tapi kemungkinan ada ke? Serah pada Allah Taala. Tapi nak kata confirm tak boleh, tak boleh. Okey. Baik, atas tersebut kita kata tak ada, tak betul memang ditolak. Kita pun sedia faham itu. Dan sikit sebelum tengok apa lagi di bawah tu, kalau macam ni pula macam mana? Dia menutur kalimah syahadah. Nutur. Katalah kata orang Cina ke orang Hindu yang kadang-kadang duduk dalam masyarakat Melayu, dia dah terbiasa dengan orang Islam ni, kalimah syahadah ni duduk di mulut dia. Tengok orang naik motor laju-laju, astagfirullahalazim. Tapi ni Cina ni, tuan-tuan nak tengok Cina macam ni, yang ada perangai macam ni, pergi tengok Cina Kelantan. Betul kan? Tengok ni, subhanallah. Biasa. Dia duduk dalam masyarakat Melayu 1000 orang, dia seorang, satu family dia. Habis dia tumbuh perangai macam orang Islam, tapi tak Islam, tokong untuk sembah dia. Tapi saya nak sebut apa? Dia menutur kalimah syahadah. Saya nak cerita tentang tutur ni. Jadi dia menutur kalimah syahadah. Nak tanya, dengan dia menutur kalimah syahadah tu beriman ke dia? Beriman ke? Kena syahadat tadi. Syarat untuk jadi Islam mesti menutur kalimah syahadah. Kan? Betul-betul tak dia? Saya buat misal tu untuk contoh betul-betul lah kan. Dia tengok ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa nak jadi budak-budak ni nak buat motor laju-laju? Saya nak tanya, dengan dia mengucap kalimah syahadah tu jadi Islam tak? Jadi Islam tak? Tak lagi. Kenapa pula tadi kata menuturkan kalimah syahadah ni dia jadi dia adalah antara indikator untuk menunjukkan kata iman dalam hati. Nak tanya, dia cakap macam tu cakap atas dasar iman ke cakap dah jadi biasa cakap? Kan boleh faham begitu. Satu ulama bahas ni, bahas. Rupanya menuturkan kalimah syahadah pun ada syarat lagi untuk menyebabkan dia jadi iman. Antaranya macam mana? Sekurang-kurangnya habis-habis tidak dia faham secara keseluruhan. Dia sebut tu memang qasad nak sebut. Dia sebut tu memang dia tujuan dia untuk menyatakan syahadah, iman dia dalam hati. Dia menyebut, dia buat dalam keadaan tidak ada perkara yang membatalkan balik perkataan dia. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, budak-budak muda ni buat motor laju nak mampu apa? Katalah gitu. Sagi balik. Apa ya? Ada perkara membatal walaupun ada lafaz yang menyebutkan kalimah iman. Tapi menunjukkan bahawasanya apa dia buat tu bukan menunjukkan nak menyatakan keimanan dia pada Allah Taala. Ada bahas lagi ke dalam ulama. Satu ulama syarat lagi berapa perkara. Ulama bahas dah, nak tengok dalil memang macam-macam dalil. Bahas satu pun tak ada lagi. Saya nak sebut tuan-tuan, banyak benda nak belajar tu. Okey, aduh. Jadi asal saya nak sebut sikit, nak sorot sikit ialah kalau mengucap kalimah syahadah pun kalau tanpa cukup syarat dia tak jadi iman juga. Okey. Sebelum tengok huraian juga sikit lagi, ni kita macam orang Islam misalnya. Orang Islam yang ramai-ramai kata-kata lah ni lah. Islamnya panggil Islam baka. Mengucap kalimah syahadah pun tak tahu. Memang dia mengucap kalimah syahadah bukan di atas iman yang tercetus daripada hati. Memang bukan punya. Tercetusnya yang apa? Kalimah syahadah, keluarnya kalimah syahadah pada mulut dia adalah berdasarkan cetusan daripada warisan untuk nenek moyang dia. Pasal dah Islam dah, dia pun asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak tanya iman.
Tu pun ulama bahas lah. Tengok dalil-dalil apa, ulama kata kalau mak bapak di Islam ataupun salah satunya Islam. Walaupun selama dia hidup, lahir ke bumi, sampai dia mati, umur dalam 40 tahun, tak pernah dengar sepatah habuk menyebut kalimah syahadah. Tak biasa dengar. Tak biasa dengar tengok dia mengaji ilmu tauhid, tak biasa dengar. Tak biasa tengok. Tak biasa tengok dia pergi masjid sembahyang Jumaat, tak biasa. Tapi tak ada perbuatan yang menyebabkan dia jadi kafir dan murtad. Tak pernah tengok. Itu pula satu hal. Benda menafi tak ada. Benda nak mengukuhkan iman dia tu pun tak ada je. Tapi hanya berdasarkan iman tu sekadar mak bapak iman. Waris sekadar tu Dosa ni memang banyak lah. Tapi perkataan murtad tak pernah dengar. Dia mati. Islam tak Islam? Islam. Ulama bahas lah. Bahas lah. Pakai je, telan je. Melainkan kalau ada benda menafi. Dia tengok dia ada pergi gereja. Kalau pergi gereja tujuan dakwah orang Kristian, tak apa. Ini dia yang kena dakwah. Memang boleh baca lah tu. Indikator tu boleh baca. Ada pula pembuktian, ada tukar nama IC ni. Buat roadshow, dia pun ikut sekali roadshow. Sistem ini Islam nak tuntut IFC. Macam mana? Saya nak kata apa? Kalau kata dia tak pernah mengucap kalimah syahadah sekalipun, tapi ulama dah bahas dah berdasarkan nas apa, menunjukkan dia punya iman masih hukum iman di sisi manusia dan di sisi Allah Ta'ala untuk diterima iman dia walaupun tak pernah mengucap kalimah syahadah. Pasal apa? Ulama bahas sikit kan tu. Yang tu nak sebut jenis Islam baka. Cuma tentu tuan-tuan, dari segi Islam tu terima kasihlah pasal kita sendiri sebelum rasanya kita ada kesedaran untuk mengaji, untuk ilmu, nak tahu tentang Islam ni, kita dah Islam automatik. Cuma jangan berpuas hati dengan Islam automatik. Itu je. Pasal kena faham, benda tu memang iman dari segi hukum iman dia diwarisi. Hukum iman tu. Tapi keteguhan iman, benda yang ketas tasdik dalam hati tu, keteguhan iman, satu tak waris. Dia dengan ilmu, satu fardu ilmu belajar. Dia tak waris satu kena pergi cari ilmu, dia belajar. Dan belajar saya sebut ni dalam konteks belajar ni berguru. Saya nak panjang dalam bahasa ni. Berguru. Saya tekankan berguru pasal apa tuan-tuan? Dulu pun saya ada sebut, sekali lagi nak sebut berguru ni. Pasal kalau saya buat kata macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan ada anak sekolah menengah. Sekarang umur 13 Tuan-tuan telah bagi dia pergi sekolah. Dia orang Melayu, duduk negara Malaysia. Alat-alat komunikasi semua bahasa Malaysia. Tak usah pergi sekolah. SPM bagi dia ambil lesson. Tak usah pergi sekolah. Jangan ada jumpa tuition. Sekolah tu maksudnya belajar cara formal ni. Tak usah bagi tuition apa. Tak usah. Biar dia belajar bahasa Malaysia dengan apa yang ada sekeliling je. Setakat tu je. Suruh dia ambil SPM. Macam mana keputusan BA bahasa Malaysia ada dalam SPM. Kalau grade dia skala 1 hingga 10, berapa sama-sama? 10. Bahasa Malaysia. Tak pergi sekolah. Bahasa Malaysia dia sekadar persekitarannya yang bahasa Malaysia. Media bahasa Malaysia. Duduk negeri Malaysia. SPM dia tak pergi sekolah, 5 tahunnya. Sikit grade untuk SPM nya 1 hingga 10. Tuan-tuan teka agak-agak berapa? Boleh bagi andaian tak? Boleh. Tepat tu mungkin tak tepat lah. 10 ada? 9? 8? Tengok dia punya brilliant tak brilliant tu tak dia. Terapi sekolah pun bahasa Malaysia gagal. Tu pergi sekolah tu. Saya nak cerita apa? Pergi sekolah berguru betul. Nak belajar bahasa Malaysia, anak Malaysia, bangsa Malaysia, faktor semua Malaysia. SPM bahasa Malaysia tak lulus. Ini cakap orang putih, bahasa orang putih, mengaji agama tidak. Tiba-tiba yang baca buku je, aku Islam komplit. Boleh? Mesti berguru. Bahasa Malaysia tak ada guru pun tak dapat grade baik. Kalau kata lulus pun sekadar lulus lah, cukup makan je. Dalam SPM apa tak lagi agama bahasa Arab sebatang habuk pun tak tahu. Cukup dengan baca, tak berguru. Go. Satu kena guru.
Cari guru. Dulu pun saya ada pendekatan untuk saya nak sebut sekali guru belajar. Asal saya nak sebut tadi ialah kita tak boleh memada berpuas hati dengan Islam warisan kita. Walaupun memang kita alhamdulillah Allah Taala jadikan kita dipilih dalam keluarga Islam, dilahirkan kita dalam keluarga Islam. Itu memang satu anugerah yang memang tak terkata kita nak katakan kepada Allah Taala. Puji tak kira ke dia. Kita mesti cari satu input ilmu untuk tasdik dalam hati dia supaya boom kata. Itu yang kita usaha cari ilmu. Okay. Itu sikit sekitar tentang apa yang kata Islam baka tu. Asal nas kita ni kita bicara dalam matan tu adalah tentang orang kafir masuk Islam. Baik, kemudian dia kata faqila syartun kal amal wa qila bal. Syatrun wal islamu syarahan bil amal. Misalu hadzal hajj was salatu kadhasiyamu fadri waz zakat. Asal terjemahnya kata setengah. Maksudnya kata sebahagian ulama. Setengah dengan makna sebahagian, empat. Bukan setengah dengan makna half. Saya cakap orang putih tu tuan-tuan faham? Baik. Kata sebahagian ulama iaitu mengucap kalimah syahadah ni jadi syarat. Mengucap kalimah syahadah ni syarat. Dan tu antara khilaf yang memang dipakai dalam ahli sunnah wal jamaah. Yang saya kata khilaf tak payah menutur tu, hak tu saya sebut ada awal-awal. Yang tu pendapat sesat. Tak ada nas yang menyokong untuk mengatakan yang tu sebagai pendapat yang ada dalam ahli sunnah wal jamaah. Tak ada. Yang kata tak payah menutur kalimah syahadah automatik Islam. Dia adalah iman hakikat pada Allah Taala, hanya nak mengabid. Tak ada. Tak ada pasal. Bahkan banyak ulama kata kufur. Ayatnya kafir kalau tak mengucap kalimah syahadah. Kalau mengucap tu pula. Dia nak cerita khilaf tu khilaf ni. Adakah dia syarat? Jadi ada ulama kata jadi syarat. Mengucap tu syarat untuk jadi Islam. Contoh dia bandingan dia seperti mengerjakan amalan. Macam mana kalau kita nak buat amal, ada benda yang syarat, maka kalau satu benda yang diistilahkan syarat, untuk mengesahkan amalan tu syarat perlu ada. Maka ada syarat, barulah istilah Arabnya dipanggil adanya masyru'. Ada benda syarat, barulah benda yang disyaratkan tu boleh lulus. Misalnya sembahyang, syarat sah sembahyang wuduk. Betul? Wuduk tu rukun ke? Kan? Tapi boleh ke sembahyang tanpa ada wuduk? Tak boleh. Tapi wuduk tu sendiri sembahyang ke? Bukan, tapi dia syarat untuk masuk ke dalam tarikh sembahyang yang sembahyang diterima. Jadi macam mana bandingan amalan tu? Apa? Wuduk, menghadap kiblat, menutup aurat, suci pada najis, pada pakaian, batang tubuh kita, pakaian kita, tempat sembahyang kita suci pada najis. Itu adalah perkara-perkara yang jadi syarat untuk sah sembahyang. Sembahyang ke? Bukan lagi, itu baru syarat. Jadi iman tu dalam hati. Menutur kalimah syahadah ni kayak syarat, baru jadi Islam. Tak sebut macam mana sembahyang tak ada wuduk lah. Walaupun dalam hati ada, tak sebut macam sembahyang tak ada wuduk. Sah wuduk. Sah wuduk. Siap solat. Maaf. Sah sembahyang. Pasal apa? Syarat tak ada. Ni adalah hati yakin tak kira ni. Tak ucap kalimah syahadah. Islam tak? Kafir. Pasal apa? Syarat Islam tak ada. Tentu ada khilaf. Satu kata syarat. Dan kata setengah. Ada sebahagian lain kata macam mana? Tiada. Bukan macam tu. Dia kata mengucap kalimah syahadah ni bukan syarat. Bahkan kalau gitu, kalau bukan syarat apa? Dia jadi rukun. Jadi rukun pula. Ada ulama mengatakan dalam ahli sunnah wal jamaah ni, mengucap kalimah syahadah ni rukun Islam. Boleh nampak apa yang saya nak menung kan? Rukun Islam apa? Mengucap kalimah syahadah. Kita pakai ni nak jadi Islam tu, mengucap kalimah syahadah. Mengucap kalimah syahadah rukun untuk Islam. Baik. Ramli pun nyanyi kan? Rukun Islam 5 perkara. Tak mau nasyid lah, suara saya tak sedap. Saya nak cerita tentang dia termasuklah rukun. Jadi kita masyhur ni kita pakai dalam masyarakat Melayu, kalimah syahadah, mengucap dia tu bukan syarat, tapi dia rukun. Sedia faham tu, tapi ikut. Tak nampak apa benda yang selalu orang nak bahas. Itu je.
Jadi maksudnya kalau tak mengucap kalimah syahadah tak sah Islam. Pasal apa? Pasal rukun Islam tak ada. Jadi apa beza rukun dengan syarat? Syarat ni dia adalah pra untuk masuk dalam rukun. Dia bukan diri rukun. Maksudnya kalau sembahyang, syarat sembahyang wuduk tu. Wuduk ni pra syarat untuk sembahyang. Saya boleh faham maksud pra-pra ni. Kalau kata rukun ni dia adalah ibadah tu sendiri. Kalau masalah ibadah sembahyang, kalau rukun sembahyang, takbiratul ihram, Allah tu rukun sembahyang. Jadi kalau kalimah syahadah rukun Islam, kalimah syahadah tu sendiri dia adalah salah satu juzuk untuk menyebabkan dia masuk Islam. Cuma nak sebut sekali lagi, bila ucap kalimah syahadah automatik Islam ke? Pasal bila rukun, ada berapa lagi rukun lain? Ada lagi tak? Ada lagi. Pasal saya sebut tadi, ada orang mengucap kalimah syahadah tapi belum jadi Islam. Macam orang kafir saya sebut di Kelantan tadi kan. Dah jadi mulut dia, biasa dah. Terbiasa itu asyhadu alla ilaha illallah. Tak jadi. Ataupun dia hafal lagu rehan, asyhadu alla ilaha illallah, tu nyanyian dia. Dia minat nyanyi lagu gitu. Dia suka lagu-lagu alunan nasyid ni, sentimental, tenang kata dia. Bawa santai. Dia suka tu. Islam belum lagi. Pasal mengucap kalimah syahadah baru satu syarat. Kalau masalah syarat, kalau masalah rukun baru satu rukun. Ada rukun lain? Ada. Jangan dia sembah tokong pula, jangan menafi. Makna sekurang-kurangnya mesti ada. Ada beberapa lagi rukun untuk baru nak mengesahkan Islam. Tapi asal nak bicara, ada khilaf mengatakan kalimah syahadah itu sendiri adalah rukun Islam. Rukun jadi Islam. Baik, rasanya boleh faham mudah ya. Yang inilah yang khilaf yang diterima di kalangan ulama ahli sunnah. Maksudnya ada yang mengatakan mengucap kalimah syahadah ni adalah rukun atau syarat. Khilaf ni diterima dalam ahli sunnah wal jamaah. Yang tak terima, yang tolak, yang kata sesat tadi mana? Hak kata tak mengucap pun jadi Islam. Hak tu belah. Bakul sampahkan dia. Kalau ada orang kata boleh jadi juga beriman, boleh jadi. Boleh confirm? Kalau saya kata awak ni Yahudi. Kalau orang cakap macam tu, kena buat lawyer buruk ya tuan-tuan. Kalau saya kata awak Yahudi boleh tak? Ya, ini bukan tunjuk orang sana, bukan. Awak ni Yahudi, saya kata awak Yahudi boleh? Boleh tak saya andai dengan awak Yahudi? Pasal apa? Orang yang Yahudi ada. Tu ada indikator tu kan? Ada penunjuk. Pasal apa? Pakai cap. Buat misal gitu, tak? Sembahyang masjid tak pernah masjid tak pernah pergi nampak, mengaji tak pernah nampak. Perangai Yahudi, main bola ada, jalur gemilang sebab, kibar jalur gemilang ada, tapi angkat takbir tak ada, tak jadi. Saya kata awak Yahudi boleh? Cakap baik-baik sikit. Andai pula dia. Jadi orang yang tak ada bukti-bukti untuk menunjukkan, kata memang dia sebut perkataan dia kata dia jadi Yahudi, dia isyah Yahudi, tiba-tiba kita tuduh dia marah. Yang ni tak ada benda-benda indikator untuk menunjukkan dia kata dia Islam. Kita nak kata dia Islam, takkan tak boleh. Memang itulah realitinya. Memang tak Islam lah. Benda-benda macam tu kadang-kadang tak payah pakai nas lah, main hukum akal, fikir-fikir, tolak lawan hujah gitu je. Tak payah panggil ulama-ulama besar. Panggil ahli fikir sikit, lawan hujah itu. Cuma kena cerdik je lah. Cerdik je. Okey. Yang tu anda yang tolak. Jadi yang dalam kitab kita ni yang diterima dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tentang khilaf tu, apa dia? Adakah mengucap kalimah syahadah rukun ataupun dia syarat? Apa tu ada khilaf. Jadi kalau kita lihat antara rukun dengan syarat ni, nisbah kita saya sebut tadi, kita lebih faham pada rukun Islam. Baik. Cuma kalau nak kata syarat boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi macam mana pun, kalau kita faham daripada dua-dua khilaf ni, sama ada jadi rukun ataupun syarat, kedua-duanya memerlukan mengucap kalimah syahadah untuk sah. Untuk sah iman tu. Mesti ya? Tu mesti kata. Itu mesti kata. Tanpa ittifaq ulama. Itu tak ada khilaf. Kalau ada khilaf, saya sebut dia khilaf tu bagus sambahkan. Itu sesat, tak boleh pakai. Yang tu iman. Iman tak akan lengkap dengan Islam. Okay. Nak Islam lah. Apa dia Islam? Kalau dalam asal mata tu wal islam syatrun wal islam masyruhanna bil amal. Baik, asal terjemah dia. Dan Islam itu pula. Islam apa pula? Dan iman tu keyakinan dalam hati. Islam ni apa? Pun sebelum tu
Cuba baik, tengok baik-baik sikit apa yang saya sebut tadi pun. Saya saja nak tengok tuan-tuannya keluar. Kita punya faham mengucap kalimat syahadah rukun Islam, betul? Rukun Islam tu rukun iman. Saya kalau ikut satu ada benda perangkap, saya nak perangkap tuan-tuan tadi. Cik, tu tak boleh tu. Pasal kita duk bercara tadi iman kan. Syarat-syarat iman. Kalau ikut atas kata rukun, rukun tu rukun iman lah. Betul? Kalimah syahadah rukun. Saya sebut tadi memang saya sebut rukun Islam, betul? Tuan-tuan tak tangkap di belakang pula. Pasal kita duk bercara iman. Kalau iman, kalau atas pendapat yang kata rukun, maka mengucap kalimah syahadah bukan rukun Islam. Dia rukun iman. Oh, kalau gitu kita bukan kata dia sebagai rukun lah. Bukan rukun iman lah memang. Rukun iman pada Allah Ta'ala, Rasul 6. Jadi kalimah syahadah rukun Islam, bukan rukun iman. Jadi sebenarnya yang utama dalam kita orang Melayu, bahawasanya mengucap kalimah syahadah ini kalau nisbah dengan iman, dia syarat iman, tapi rukun Islam. Ada. Jumpa lama lah tu. Faham tak faham? Kita memang sudah faham rukun iman, semua boleh bilang. Cuma nak tengok pembahasan ulama faham macam mana. Jadi sepatutnya kalau kata atas dasar rukun tadi bila bincang iman, maka mengucap kalimah syahadah adalah rukun iman. Jadi kalau itu jadi 7 lah. Bukan 6 lah rukun iman. 7. Mengucap kalimah syahadah rukun iman. Nak tanya lah, kalau kita ajar anak-anak kita boleh hal itu? Boleh, tapi melawan arus. Pasal ustaz gila mana tambah ni, ustaz pengelah hulu. Gila tak gila tak kitab lah kan. Cuma dia yang dah ada sedia pakai tu, pakailah. Nak lawan arus, kau ahli ilmu tak apa. Macam kita kalau kita ngaji, kalau saya kata tuan-tuan tak jadi muskil rasanya, pasal ada khilaf tentang nak membilangkan dia sebagai rukun iman tu kan. Jadi kalau kita faham ni, kita sedia faham dia adalah syarat iman lah. Mengucap kalimah syahadah ni, rukun yang dalam kalimah syahadah tu rukun Islam. Rukun Islam, bukan rukun iman. Okay. Saya kalau ikut ada perangkap juga tu, tapi tengok tak ada feedback, saya kena bagi sendiri lah. Pasal saya sebut Islam ni, saya tahu kalau saya sebut Islam nanti ada yang melatah tu. Sebelum tuan-tuan melatah, saya bagi dulu lah. Baik, Islam lah. Bila sebut iman, Islam ni apa pula? Iman dalam hati. Mengucap tadi dah cara. Baik, Islam itu engkau maknakan dia dengan menjunjung dan mengerjakan pekerjaan yang baik. Itu dia ada penambahan bahasa-bahasa sikit untuk penterjemahan dia tu. Asal-asalnya Islam isyrahanna, sama isyrahanna al-Islam bil amal. Kamu syarahkan, tafsirkan, huraikan Islam tu apa? Islam tu amalan. Jadi dia nak faham, nak bagi definisi apa kat kita. Sekali lagi tuan-tuan, kalau kita bahas betul-betul Arab, kita tengok al-Islam ni, Islam yang kita sedia maklum. Kalau asal Arab tu isyrahanna bil amal, kamu syarahkan, huraikan, maknakan dia, ertikan dia dengan al-amal. Amal mana ni? Amal yang maklum, yang dia adalah rukun untuk nama Islam. Dia jadi benda-benda besar, base untuk jadi nama Islam. Rukun Islam. Baik, jadi kalau tu Islam ni apa? Kalau bahasa lain, Islam ni apa? Islam ni dengan mana melaksana perintah Allah Ta'ala, junjung perintah Allah Ta'ala, hak zahir. Pasal iman dalam hati. Yang buat zahir, hak tu Islam. Boleh? Pasal tasdik dalam hati, iman. Hak zahir itu Islam. Kalau tengok dari segi kaedah bahasa, Islam tu kalau kalimah dia daripada aslama yuslimu, islaman, masdar daripada salima, tukar wazan af'ala. Tu kata saya sebut pagi tadi, nak faham Islam ni kena faham Arab tu pun. Jadi macam mana pun balik mesti nak faham Arab juga. Islam, apa makna Islam? Islam makna serah diri, selamat, sejahtera. Tu aslama dengan mana? Menyerah diri. Muslim maksudnya orang yang surrender. Apa makna surrender? Lay on the ground. On the ground. Hands up please. Pull out all your weapon. Bagi buang. Take out all your money. Keluar semua habis. Surrender. Ikut arahannya. Islam ni maksudnya ikut arahan. Sembahyang 5 waktu. Zakat. Ramadan. Puasa. Okey. Itu Islam.
Asal nak terjemah bahasa Islam tu makna surrender. Satu dia kata Islam tu maknakan dia dengan makna junjung. Junjung ni tu yang dibahasakan junjung tu kan. Junjung masa buah atas kepala, buah atas belakang tak nama junjung. Junjung ni buah atas kepala, junjung bakul. Dan junjung ni bawa betul-betul lah. Junjung ni maksudnya macam menatang minyak yang penuh, ikut betul-betul. Okey. Tutup aurat, okey. Tak boleh salam yang lelaki yang bukan mahram. Okey. Junjung Islam. Jadi Islam ni kepatuhan zahir. Amalan zahir Islam. Satu kalau kita bilang dulu, rukun Islam apa? Mengucap kalimah syahadah. Dah bicara tadi. Atau pendapat ni, kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menuturkan dia. Kan dia amalan zahir, betul? Betul? Dia bukan iman dalam hati. Tu menutur kalimah syahadah. Satu dia masuk dalam rukun Islam. Jadi kalau kita kata yang tu rukun Islam, maka kalau itu menuturkan kalimah syahadah, dia bukan rukun iman, dia ialah syarat iman. Syarat untuk nama iman, membenarkan dalam hati, mesti ada rukunnya. Untuk menunjukkan surrender, mencurahkan apa dalam hati, apa dia? Kalimah syahadah dulu. Lagi apa? Sembahyang, yang fardu-fardu semua buat, zakat, haji, yang besar-besar yang dalam Islam. Jadi asal saya nak terangkan tu adalah Islam tu junjung, ertikan dengan mana junjung. Bila junjung ni maksudnya buat perbuatan zahir yang melambangkan, yang menunjukkan kepatuhan, ketaatan pada Allah Taala. Itu Islam. Okey, asal bahasa makna Islam serah diri ikut perintah. Okey, Islam. Okey, bahas sikit. Orang tak sembahyang, pasal dia rukun Islam. Kan rukun Islam? Ucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Sedia maklum? Tak mengucap memang kafir lah. Betul? Rukun Islam. Tak sembahyang kafir lah. Tanya-tanya. 5 perkara ni apa? Rukun kan? Rukun kan? Semua rukun. Kalau rukun sembahyang 13, tak ada Fatihah, sah sembahyang? Tak sah. Betul ke? Silap kot. Rukun sembahyang 13, tak ada takbiratul ihram. Mari Alhamdulillahirabbil alamin. Sah sembahyang? Pasal apa? Tak cukup rukun. Tu ayat dia. Rukun Islam 5 perkara. Mengucap kalimah syahadah. Haji tak pernah lagi. Saya tak haji lagi, walaupun dibubuh haji lah. Saya nak slow. Tapi tak adalah marah tu doa Ustaz Rabi kat saya tu. Haji tak lagi. Zakat fitrah keluar lah. Zakat kata ni tak ada lagi lah. Bukan hukum orang hartawan. Puasa dah. Mayah dah. Haji saya tak ada. Saya kafir ke Islam? Lima perkara tu apa? Rukun kan? Tu saya tanya, rukun sembahyang ni kalau 13 tak ada Fatihah, sah sembahyang? Tak sah. Tuan-tuan boleh bagi jawab tu. Senang bagi hukum. Ni rukun Islam. Saya tak ada haji. Tanya, Islam ke saya? Kenapa tak bagi jawapan ni? Kenapa ni? Tak faham ke? Islam tak saya? Islam kan? Tu tak ada rukun kelima, saya kafir lah. Tak cukup syarat. Tak ada pun cerita syarat-syarat apa situ. Katalah macam ni, syarat semua cukup tapi tak pergi. Zakat ada, puasa ada, sembahyang ada, syarat semua cukup. Tak mau kat saya lah, bodoh nak rupanya. Adalah mak rok mana-mana, mak kempit mana-mana. Sembahyang boleh tak? Kalimah syahadah pun tak mengucap. Acing dengan mak bapak dia kan. Sembahyang tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji pun tidak, kemampuan semua ada. Betul punya banyak, hartawan. Millionaire, billion, trillionaire. Islam kafir. Ya. Kalimah syahadah tak mengucap. 5 rukun tak ada. Islam kafir katanya. Tapi mak bapak dia Islam lah. Umur 40 sembahyang tak pernah. Jumaat tak nampak. Islam kafir. Tak faham ke? Faham nak jawab tak pandai. Kafir? Tak kafir. Islam. Dah sebutlah tadi. Dengan syarat tak ada perkara yang menafikan Islam dia saja. Jangan buat benda murtad. Islam tu makna rukun Islam tu rukun apa? Apa makna rukun di situ? Yang sebut rukun Islam 5 perkara tu makna rukun tu apa?
Kata ulama-ulama hadis, ulama syarah siap dah. Masuk rukun Islam tu, kalau yang pertama tu, yang tu kita dah bahas tadi, sama ada jadi syahadat. Jadi kalau atas rukun Islam, yang ni kita punya lah, Jadi kalimah syahadah tu rukun Islam. Yang ni pun untuk orang kafir sahaja. Mesti ada kalimah syahadah baru Islam. Mengikut mazhab Syafi'i itulah mesti ada mengucap kalimah syahadah baru Islam. Semayang apa ni? Kalau disebut bahasa rukun, tak ada. Habis Islam kafir. Tak semayang boleh hukum kafir selalu kat orang. Tak payah zakat kafir, tak pergi haji kafir. Dia syarat semua cukup tapi tak mau buat kafir. Boleh ke? Tak, salah. Habis itu apa makna rukun dalam rukun Islam? Kata ulama-ulama hadis, masuk rukun situ dengan mana ma'zamul Islam. Arkanul Islam dengan mana ma'azimul arkan, ma'azimul Islam. Benda-benda besar, benda-benda basic, benda-benda apa yang sebut? Benda-benda agung, benda-benda yang jadi tunjang Islam tu masuk rukun situ. Tapi bukan bermakna rukun yang kita faham dalam fiqh, rukun dengan mana tak ada dia. Maksudnya tak ada rukun-rukun untuk mengesahkan ibadat, tak ada dia kafir. Tak. Bukan. Tu pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah tu. Satu, kalau orang tak semayang dari segi istilahnya syarak, tak kafir. Selama-lama jangan ada ayat-ayat, kata-kata, perbuatan ataupun i'tiqad. Semua i'tiqad tu tak tahulah pasal tak boleh terjemah. Kalau ada kata-kata perbuatan yang sampai dia membatalkan apa yang hukum iman tu, semayang tak wajib. Berat. Semayang ni kulit je, hasil niat je. Berat. Pasal menafikan benda-benda besar dalam Islam. Tu murtad. Kalau ada Islam murtad. Kalau memang kafir lagi lah. Asal saya nak fahamkan apa tuan-tuan? Rukun tu. Cuma dalam kitab kita dia kata Islam ni apa? Islam ni amalan zahir. Okey, rasanya boleh faham tu. Baik. Jadi kalau kita compare antara iman dengan Islam ni, Islam zahir, iman dalam. Jadi kalau kita bahas dari segi takrif, iman lain, Islam lain. Betul? Orang beriman mesti ke Islam. Kalau faham takrif lain-lain lah. Iman, Islam. Macam tu kan? Satu hal pula tu, nak matching kan tu. Betul tak? Saya ngaji. Kalau dalam konsep bahan ni, faham betul. Dah kata iman Islam ni lain-lain. Betul, adakah semua orang Islam ni iman? Adakah semua orang Islam ni iman? Adakah semua orang iman ni Islam? Berdasarkan takrif lain-lain. So iman dalam hati, Islam ni amalan zahir. Amalan Jadi saya nak tanya macam ni dulu. Adakah orang beriman tu Islam? Ya. Adakah orang Islam tu iman? Tak orang pun nak jawab. Okey. Saya pergi jawab lah. Kesian tuan-tuan fikir dulu. Fikir tu pun tak tidur. Okey. Baik. Adakah semua orang iman ni Islam? Ya. Iman mana yang jadi Islam ni? Iman yang cukup-cukup syarat yang untuk jadi Islam tu ada. Yang atas pendapat kita dia ada rukun Islam tu. Kalau nisbah orang kafir dia mengucap kalimah syahadah. Itu benda yang paling besar. Dan saya nak balik sikit belakang yang tadi. Yang 5 perkara tu tuan-tuan, yang kalau nisbah orang kafir yang memang jadi rukun betul-betul kalimah syahadah. Itu mesti. Kalau nisbah orang Islam baka ni 5 tak pakai. Tak pakai dia maksudnya dia tak hukum rukun. Boleh faham tak? Jadi kalau orang iman, adakah dia Islam? Adakah hukum Muslim? Jadi Muslim ni maksudnya nak hukum dunia. Kalau kita mati, kita buat hukum jenazah orang Islam lah. Itu masuk hukum Islam. Jadi kalau asal saya sebut, adakah iman Islam? Kalau memang dia iman, macam mana kita bahas dia tasdik betul-betul tadi, memang absolut dia akan Islam. Islam punya. Baik. Adakah Islam ni dia iman? Tentu belum tentu. Satu orang semayang belum tentu beriman. Belum tentu beriman. Untuk tengok hal zahir, cuma kita hukum zahir lah. Iman kita tak boleh katakan dia berdasarkan hanya
dengan andaian, bahkan kita hanya hukum iman berdasarkan apa amalan Islam yang dia buat untuk menunjukkan penyerahan diri dia. Dengan adanya hak tu, maka kita boleh hukumlah dia ni nisbah kita punya, kata dia iman tak iman. Itu je. Realitinya serah pada Allah Ta'ala. Satu, kalau saya sebut macam ni, kalau orang munafik misalnya, asalnya kita sedia faham orang munafik. Orang munafik ni dia zahir Islam, sembahyang sama-sama kita, mengaji sama-sama kita, tapi dalam hati perut dia, ya Allah, rupanya jadi spare, jadi SB, sibuk babi. Tak tahulah apa-apa bahasa tu, tapi bukan orang sini lah, saya kata orang Jepun sana ni. Ngaji sama-sama, sembahyang sama-sama, satu sah, baca Quran, tapi rupanya hati perut dia tak suka dengan Islam. Baik, Islam pada hukum kita lah, pasal kita hukum zahir, dia sembahyang, kalimah syahadah, mengaji, Islam. Iman, asal istilahnya iman. Tengok ada perbuatan Islam, umumnya iman lah, umumnya. Hakikat tu bukan kerja kita, serah pada Allah Ta'ala. Serah pada Allah Ta'ala. Okay. Jadi kalau kita faham ni tuan-tuan, sesama kita ni yang kita boleh tengok bukan iman. Kita hanya boleh tengok di kalangan manusia ni hanya Islam. Iman tak boleh tengok. Cuma kita boleh tahu gagah tak gagah iman dia berdasarkan gagah tak gagah Islam dia. Islam dengan makna penyerahan diri, konteks melaksana, junjung perintah dia. Jadi bila dia junjung perintah banyak, boleh jadi indikator untuk menunjukkan dia iman power. Mestinya selalunya gitu. Tapi jaga, ada puak-puak munafik, iman power, amalan power, rupa-rupanya SB. Rupa-rupanya adalah benda-benda yang dia bukan suka Islam. Saja nak tengok majlis kita macam mana, ada tak sebut-sebut. Ada tak? Tu kita tak boleh nak hukum. Jadi kita menghukum manusia kalau ikut dari segi hukum Islam. Iman bukan kerja kita. Cuma kita mesti usaha dapat iman. Tu tanggungjawab kita. Sendiri, setiap orang mesti memahamkan diri dia mesti dapat iman. Apa dia iman? Tasdiq dalam hati. Macam mana sampai macam kalau kita bicara pagi tadi, dapat ilmu yakin. Yang tu yang kena ngaji tauhid tu. Cuma ilmu yakin, kadang-kadang orang istilahkan, dulu pun saya sebut, kita bicara makrifah dulu pun saya sebut, makrifat, hakikat, syariat, tarikat, ada 4 kalimah ni orang selalu sebut ni. Cuma bagi faham dia eloklah apa maksud dia. Kadang bahasa Arab pun tak tahu, dia sebut syariat, tarikat, hakikat, makrifat, benda ikat cepat. Saya sebut pasal dia tak faham, dia faham ikut bahasa dia lah, dan dia faham dalam konteks Melayu. Nak faham tu mesti faham Arab. Tarikat, apa dia tarikat? Apa maksud tarik? Kalau kata hakikat, apa maksud hakikat? Macam kita sebut tu makrifah kan? Apa maksud makrifah tu? Syarat istilah dalam ilmu tauhid kata makrifah Allah tu macam mana? Dijazmu mutabiq bil haq, dalil. Kita ada bicara dulu makrifah yang saya sebut makrifah, mengenal, makrifat. Mesti faham satu-satu istilah tu. Hakikat, apa maksud hakikat? Dan apa sepadan dia untuk makrifat? Apa sepadan untuk hakikat? Apa sepadan syariat? Apa sepadan tarikat? Mesti faham konteks Arab betul-betul dan mesti mengikut tarikh definisi syarak betul-betul baru boleh faham empat tu. Kalau Arab tak tahu, kalau Arab tak tahu, belah. Belah tu maksudnya keizinan untuk bahas benda tu pasal dia bukan ahli. Bahasa pun tak tahu. Macam mana dia nak bahas perkara tu? Ilmu jangan tanyalah, bahasa pun tak tahu. Dia hanya ada berdasarkan bahasa Melayu je, hakikat, makrifat, hakikat, tarikat. Tarikat ni sesat semua. Cakap baik-baik. Apa tarikat tu? Tarikat lah. Orang duk zikir itu tarikat. Nak tanya, mengaji ni tarikat lah. Tarikat tu apa? Daripada tarik. Tu nak bahas bahasa. Tarik mana jalan? Jalan apa? Jalan nak menuju Allah Ta'ala. Jalan apa ni? Jalan yang Rasulullah atur, yang kita iman tadi, untuk menuju Allah Ta'ala, step by step. Yang kalau kita baca Minhajul Abidin tu macam mana? Minhaj, jalan-jalan untuk jadi orang ahli abid, orang betul-betul ibadat diri pada Allah Ta'ala. Yang kita bertemu pagi tadi baru tentang masalah makrifah, baru ilmu dan makrifah, tangga pertama mula-mula biar sedar, ada kesedaran, cari ilmu. So, baru tak ada apa lagi. Macam mana nak naik step by step? Tu jalan tu, dan tu tarikat tu. Dari segi istilah bahasa nama jalan. Menuntut ilmu tarikat lah. Tarikat lah. Tarikat dari segi bahasa makna jalan untuk menuju Allah Ta'ala. Mengaji jalan untuk menuju Allah Ta'ala. Sembahyang pun tarikat.
Cuma istilah tarikat dengan mana? Amalan zikir tertentu yang dengan melalui bai'ah. Itulah satu hal. Tu kena faham apa lughawi, apa istilahi. Mana tarikat wajib, mana tarikat sunat. Baru nak faham tarikat tu apa. Asal saya nak sebut tuan-tuan, benda-benda macam ni yang saya nak sebut tarikat hakikat awam, mesti kena faham konteks bahasa. Asal saya nak sebut situ tadi, saya nak sebut adalah tang kata manusia ni, kita hanya boleh menghukum manusia berdasarkan Islam ni. Islam ni. Dan kalau tak ada ciri-ciri Islam ni, ciri-ciri tak ada. Perempuan dedah aurat, sembahyang tidak, zakat tidak. Hari ni orang usung sana. Nak tanya kafir. Kafir. Islam ni. Hukum Islam tu ada. Asal ulama bahas dah. Dengan buat dosa, walaupun dosa setinggi gunung, walaupun dosa dia melaut luas, tak kafir. Selama-lama tak ada benda yang menyebabkan kafir. Kena bahaslah apa dia ciri-ciri kafir. Yang Islam tu bila menyebabkan murtad, perkataannya, perbuatannya, satu-satu ada sepadannya di situ. Ada sepadannya. Baru kenal. Yang ni kalau dah tak sembahyang, ada benda-benda yang dia boleh nafikan. Kalau dia nafikan tu boleh membatalkan syahadah dia, hukum kafir dia. Tapi adakah dengan semata-mata buat dosa jadi kafir? Asal akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak. Ada pembahasan lagi panjang di depan. Insya-Allah kita jumpa panjang umur. Nak cerita apa? Islam, kita menilai manusia berdasarkan penyerahan diri dia, Islam dia. Iman tu bukan kita ni. Satu, kalau kita tengok orang yang ada ciri-ciri Islam, patuh pada perintah Allah Taala, tak ada perkara-perkara yang membatalkan akidah dia, walaupun ada tingkah laku dia yang meragukan, kita tak boleh kata kau munafik. Itu bukan tanggungjawab kita. Dan bukan kerja kita untuk tuduh orang munafik. Selama-lama ada penyerahan diri. Bila tak ada penyerahan diri, nak tuduh munafik. Munafik apa? Munafik ni orang buat Islam tapi dalam hati tak ada, kosong. Dia macam tin kosong je, luar okey, dalam kosong. Ni semayang pun tak ada. Munafik tu bukan munafik. Istilah dalam istilah agama kita, hak tu dipanggil zindiq. Zindiq ni apa? Zindiq ni luar tentang Islam tak ada. Zahir Islam tak ada. Ngaji tak bisa nampak, aurat tak bisa tutup, semayang apa tidak, tapi mengaku Islam. Antara yang dia mengaku apa? Saya ni kalau ni seorang perempuan tak tutup aurat, tak tutup aurat juga, tapi iman baik tahu. Nak tanya munafik itu? Bukan. Munafik bukan macam tu. Munafik ni dia nak dakwa iman tu satu hal lah. Dia buat benda Islam. Semayang belakang kita, mengaji sama-sama kita, tapi dalam hati tak ada. Tu munafik. Yang ni mengaji tak ada, semayang tak ada, tak ada buat benda Islam, aurat pun tak tutup. Saya makcik ni tak tutup aurat tapi hati baik tahu. Iman pada Allah Taala. Tu apa tu? Istilahnya zindiq. Dia tak buat amalan Islam, iman tu tak tahulah macam mana, tapi dia dalam masa yang sama mendakwa ada iman. Tak sedar rupanya. Kalau istilah dalam jahil ni, dia bodoh ni, dia jahil dia tu jahil murakkab. Istilah jahil tu, dah lah dia bodoh, dia tak tahu dia bodoh. Dah tak tahu dia tu nak hukum munafik pun tidak. Nak kata Islam jadi kafir tak boleh. Nak kata kafir tak boleh kan, pasal tak ada buat perbuatan kafir. Walaupun dia tak semayang apa, memanglah yang tu kalau ikut perbuatan tu tak elok tak mahu sebutlah tu. Tapi kafir ke? Tak ada. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah kata tak jadi kafir lagi. Tapi Islam ke dia? Islam apa? Islam zindiq. Islam munafik, buat Islam hati tak suka. Ni buat Islam tak ada benda Islam dia buat, tapi dalam masa yang sama aku Islam tahu, aku iman tahu, aku tahu, dia dakwa macam-macam lah, tapi amalan aku tak ada. Zindiq. Yang ni orang yang menyangka dia buat baik tapi tak sedar sebenarnya diri dia tak baik. Dia orang itu lah. Dia mengaku dia bersih, rupanya berpaling tai. Itu. Kalau nisbah setengah-setengah tuku saya, dia kata macam ni, orang macam ni dia macam ayam jantan yang berkokok pagi-pagi, kejut orang bangun subuh. Kan bila dia ekor dia lawi dia tu, lawi ayam tu kan. Duk balik tai. Itu. Mengaku aku iman tu. Ekor duk balik tai, semayang tak, puasa dia tak, tutup aurat pun dah. Sebab macam ayam duk berkokok tapi ekor balik tai. Itu. Nak kata kafir, tak kafir. Istilahnya sendiri. Kalau tengok dari segi kedudukan orang macam ni tuan,
Islam, iman Islam baguslah, cantik lah. Munafik pun masuk neraka dalam sekali. Zindik macam mana? Tak tahu nak kata apa. Di masyarakat kita ni saya nak tanya, apa yang ramai? Yang ramai apa mana? Munafik. Munafik satu hal lah. Munafik ni maksudnya main mengaji, main mayang. Kalau zaman Rasulullah, munafik tu sembahyang belakang Rasulullah. Mengaji di hadapan ni, maju ni, batu depan ni. Abdullah bin Ubay apa-apa. Duduk depan ni. Tapi Rasulullah kata kafir ke dia? Tak. Tuduh kamu munafik dah. Tapi ciri-ciri tu ada. Ni main mengaji ni dah. Ramainya bukan munafik. Islam tu, Islam apa? Tak ada ciri-ciri Islam nak buat ni. Islam dari segi makna nak patuh tu, nak patuh. Patuh, tak patuh. Iman tu bukan tanggungjawab kita nak buat soal. Itu apa? Zindik kan? Orang Melayu ni ramai zindik. Dia tak buat benda Islam, tapi mengaku diri dia iman best. Saya tak pakai tudung tu, tak pakai tudung tu satu halal, tapi hati baik kau. Biasa ayat ni biasa dengar orang Melayu. Saya tak pergi sembahyang, tak pergi ngaji, tapi saya iman tau. Nak iman macam mana kalau ilmu tak ada? Macam mana nak buat? Kalau saya sebut bahasa Malaysia tadi pun tak boleh lulus. Kalau tak pergi sekolah, nak dapat cemerlang tu, tak berguru. Macam mana nak dapat iman sukses, cemerlang, excellent iman kalau tak berguru? Mana nak dapat? Ilmu tak ada, macam mana nak excellent iman? Macam mana nak excellent Islam? Okey. Habis sikit syair je walaupun rasanya masa kita rajak ni. Habis ayat dia pasal dia nak cerita tentang Islam tu. Baik, mana contoh amalan yang dibuat untuk nama Islam ni? Misalu hadzal hajju was salatu kadhas siyamu fadri waz zakatu. Umpama kata amalan-amalan Islam untuk menjunjung perintah ni apa dia? Ialah mengerjakan haji, sembahyang, begitu juga puasa, zakat. Rukun Islam tu kan? Ada lagi ke? Ada. Cuma kenapa dia bilang ni? Ni benda-benda yang besar. Pasal bila orang masuk Islam, kalau dia memang Islam, kalimah syahadah dia betul, absolut daripada iman dia, tasdik dia, mesti sembahyangnya. Mesti sembahyangnya untuk membuktikan iman dia pada Allah Taala, yakinnya dia pada Allah Taala, yakinnya dia ada Tuhan. Cuma sekali lagi nak sebut, tuan-tuan, asal nak sebut, contoh-contoh ni adalah contoh rukun Islam. Habis tu, sekali lagi nak sebut. Sekali lagi pasal kita, tuan-tuan, kita ni adalah kebanyakannya Islam kita Islam warisan. Kita orang yang bukan melalui proses ilmu daripada kecil. Saya nak kata ni saya lah, saya tak tahulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beranak-beranak, lahir-lahir, duduk kawasan pondok, mengaji pondok daripada kecil sampai besar, sampai lah ni pun tuan-tuan ni guru pondok, ustaz pondok. Wah, saya nak ngaji dengan tuan-tuan lah. Saya daripada kecil, bukan mak bapak saya, mak ayah saya bukan untuk guru tuan-tuan. Oleh kerana kita ni, kita kena faham, kita bukan daripada keturunan orang yang orang kata daripada bawah mengaji. Islam kita dengan sebab Islam baka kita kena faham. Kerana semayang ada satu perkara yang tak cukup tuan-tuan. Yang external punya ada, internal punya ada. Betul ke saya cakap ni? Betul ke? Internal tu maksudnya akidah tak ada. Kadang belajar tu syariat. Bukanlah maksud saya tak payah belajar syariat, bukan saya kata itu. Tapi kadang-kadang memada dengan syariat tanpa mempelajari ilmu tauhid. Saya nak guna istilah hakikat tak mau nanti dia sakit kepala dia gunakan bahasa itu. Ilmu tauhid tak belajar. Saya tak mau lagi bahasa tarikat, hakikat, makrifat kita dah jumpa itu. Ilmu tauhid yang sampai nak hukum makrifat. Saya nak sebut makrifat pasal makrifat kita dah belajar istilah dia. Nak belajar tauhid sampai makrifat memang salah. Kuncung liau, relax. Tak ada. Yang tu kita kena rebut bicara. Apa dia ilmu tauhid? Ilmu tauhid sampai peringkat makrifat. Hakikat nanti kita jumpa istilah depan insya-Allah. Apa dia hakikat? Pasal makrifat saya nak sebut, pasal kita dah jumpa. Apa dia makrifat? Mesti kita yakin maklumat kita tepat, berguru, dalil. Makrifat. Dan bila berdalil, apa takat mana yang nak kena berdalil? Takat mana yang kena berhujah? Sampai ilmu yakin betul. Ni ya, ulama belajar sifat 20. Wajib mustahil harus pada orang Ta'ala, wajib mustahil harus pada Rasul. Tak banyak mana. Walaupun kata alam ghaib ni besar, tapi benda yang difardu pada kita untuk kita beriman sampai hukum makrifat yang kata yakin, mesti maklumat tepat, berdalil. Satu kitab tauhid sebesar ni. Walaupun alam ghaib besar, kitab fiqh besar ni. Ini kita ringkas ni. Kita tauhid besar-besar pun tuan-tuan besar ni ya.
Seluruh perkara ahli sunnah wal jamaah bahas-bahas tebal-tebal kitab ilmu tauhid. Sampai ni ya tuan. Saya tak biasa jumpa kitab tauhid sampai 40 jilid, 30 jilid, 20 jilid, 10 jilid, 3 jilid pun payah nak cari. Apa yang lebih kuat 2. Fiqh kan? Asal saya nak sebut apa tuan-tuan? Benda yang kita nak makrifah tu bukan banyak. Tapi itulah, kita gaduh belajar yang luar punya. Yang dalam tak ada. Kita memada iman kita, tasdik kita dalam hati ni berdasarkan apa kita, dah automatik jadi Islam. Setakat tu ya kita kadang-kadang berpuas hati. Satu kita kena renung sikit. Satu, kalau ada ilmu tauhid tak selesai belajar, maksudnya mesti belajar. Barulah nak boleh menilai kita punya makrifah. Saya guna makrifah tu pasal yang tu istilah yang saya dah ajar. Makrifah kita setakat mana yang kita makrifah yang kita yakin, tepat, berdalil. Maksudnya setakat tu untuk sebut pada tu ni. Kalau kita tangguh sebentar. Sebelum itu sedikit soalan kalau ada sekitar tentang kita sebut masalah iman, apa definisi dia, dan perbincangan tentang masalah menutur kalimah syahadah, adakah dia rukun atau syarat yang dipakai oleh sunnah wal jamaah tentang mentarifkan dia sebagai rukun atau syarat dalam menterjemahkan tasdik atau beriman tu. Kemudian Islam tu apa dia, dan sedikit saya kaitkan apa dia hubungan Islam dengan iman, dan sedikit brainstorming untuk kita fikir apa kita nak dapatkan tasdik kita, keimanan kita yang nak dapat makrifah tu setakat mana berdasarkan ilmu yang ada pada kita. Setakat tu lah. Kalau ada soalan tak sikit makrifah. Kalau dari segi belajar ilmu makrifah kan ada batas. Awaluddin ma'rifatullah. Kita biasa dengar awal-awal lama kenal Allah dulu. Itu dulu. Bukan awaluddin tariqatullah. Satu, jangan tiba-tiba pergi ambil tarekat. Awaluddin ma'rifah. Cuma istilah ma'rifah apa? Jazm tabiq bil haq tadi. Saya ulang banyak kali tu supaya takrif tu mesti ingat betul. Ma'rifah mesti makna. Bukan ma'rifah kita faham khayal makna Melayu ma'rifah. Ma'rifah. Apa ma'rifah? Entah. Tak cerita lagi. Ma'rifah apa? Jazm mutabiq andali. Yakin, maklumat tepat. Macam mana kehendak ilmu tauhid? Dalil, hujah. Ada soalan lain? Saya tangguh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.